Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampai di muka berapa tadi? 36 ya. Okey. 36 ya, berapa sihat? 36. Okey, ini tarbiyah ya. Bab ini menceritakan tentang bagaimana Nabi dididik ya. Istilah dalam dalam Islam kita panggil tarbiyah ya, tarbiyah. Tarbiyah tu ada makna Rabb di situ. Tengah-tengah tu dia punya root word dia adalah Rabb ya, Tuhan. Ya. Jadi tarbiyah maknanya didikan yang datang daripada Tuhan. Ya, maknanya kita panggil apa? Sebagai contohnya divine education lah. Ya. Mana Nabi ni apa kita panggil ya, divinely educated. Ya. Jadi tarbiyah ilahiyah dia panggil situ ya. Jadi tarbiyah ni ada dua, satu dari segi emosi ya, dari segi EQ kita panggil ya. Istilahnya EQ lah. Emotional quotient dia panggil ya. Dan satu lagi kita panggil SQ ya, spiritual quotient. Okey. Jadi dari segi perasaan kita tahu ya, bagaimana Nabi sebenarnya Allah dah didik ya, kehilangan orang yang paling dekat dengan Nabi. Ayah Nabi meninggal ketika Nabi dalam perut mak dia. Mak Nabi meninggal, Nabi umur 6 tahun. Kemudian Nabi dijaga oleh datuknya ya, Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib pun meninggal masa Nabi berusia 8 tahun. Maknanya 2 tahun selepas mak Nabi meninggal. Nabi dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib pak saudara Nabi. Tapi Abu Talib ni dia seorang yang sangat busy lah, sangat sibuk. Pasal dia gubernur Mekah. So dia juga jaga jemaah haji ya. Jaga jemaah haji ni maksudnya bagi makan orang haji, bagi minum, bagi tempat tinggal. Maknanya haji dulu kita hanya beli tiket saja. Ya. Yang lain semua dibiayai oleh orang Mekah. Sebab tu Bani Hashim mereka ni mulia ya. Dan mereka rasa mereka ni memang antara yang paling mulia sebab mereka lah yang jaga Kaabah. Ya, dia yang jaga Kaabah. Jadi orang yang jaga Kaabah sudah tentu orang mulia. Buktinya ialah nanti kalau kita baca jilid yang kedua, masa perang Badar berlaku, perang Badar. Jadi sebelum perang berlaku biasanya hero Quraisy dia akan lawan dengan hero orang Islam ya. So 3 hero dia keluar. Okey. Buktinya ialah bila dia keluar, orang Ansar, orang Madinah datang untuk lawan. Jadi kata mereka, kami tak nak lawan dengan orang Madinah, kami nak lawan yang sama level dengan kami. Maksudnya mereka nak lawan dengan Quraisy juga. Mereka tak nak lawan dengan orang lain ya. Sebab bagi mereka orang lain ya. Mana yang no match lah ya. Bukan lawan kami. Sebab itulah yang keluar tu, yang wakil Nabi ialah Hamzah, Sayyidina Hamzah Bani Hashim. Yang keluar Sayyidina Ali Bani Hashim. Yang keluar satu lagi ialah Ubaidah nama dia. Ubaidah bin Al-Haris. Al-Haris tu ialah Pak Long Nabi, Pak Long. Ya. Sebab bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib kan. So anak sulung Abdul Muttalib namanya Al-Haris. Al-Haris ya. Al-Haris. So anak dia namanya Ubaidah ya, Al-Haris. Ya, Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib ni datuk Nabi lah. Abdul Muttalib datuk Nabi, tapi ini gelaran ya. Nama sebenarnya ialah Syaibah. Nama dia Syaibah ya. Syaibah bukan perempuan ya, lelaki. Okey. Itulah Abdul Muttalib. Tapi kita dah biasa menerima Abdul Muttalib sebagai nama datuk Nabi. Kalau dalam sekolah pun kita jawab ya, kalau ustazah tanya siapa nama datuk Nabi, kalau kita jawab Syaibah, confirm salah. Ya, pasal skema kita Abdul Muttalib. Ya, sedangkan sebenarnya bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu gelaran dia. Cerita panjang saya dah ulang banyak kali lah ya. Tu boleh tengok nota balik. Okey. Jadi Syaibah ni Abdul Muttalib ya, dia berkahwin dengan seorang perempuan namanya Fatimah. Ya, Fatimah. Nama dia ialah Fatimah ya. Dia berkahwin dengan Fatimah. Ya. Oh, hijau tak kuat ya. Fatimah
Okey, ni kuat. Fatimah binti Amru. Ya, Fatimah binti Amru. Abdul Muttalib ni datuk Nabi kahwin dengan Fatimah binti Amru. Fatimah binti Amru adalah nenek Nabi. Ya, kita tak pernah dengar kan? Nenek Nabi, ya. Kita hanya belajar datuk Nabi, tapi nenek Nabi kita tak tahu pun. Nenek Nabi Fatimah binti Amru. Ya. Jadi dia dapat ramai anak lah, antaranya Al-Haris. Ya, Al-Haris. Antaranya ialah Abu Talib. Ya. Abu Talib. Antaranya ialah Abdullah, bapa Nabi. Ya. Okey. Jadi saya bagi 3 contoh, ya. Al-Haris, Abu Talib, Abdullah. Ya. Jadi Abdullah ni bapa Nabi lah. Abu Talib bapa kepada Talib. Ya. Dia dipanggil Abu Talib kerana anak sulung dia Talib. Sebab tu dia panggil bapa kepada Talib, Abu Talib. Ya. Nombor 1. Nombor 2 ialah siapa nama dia? Uqail. Ya. Nombor 3 Ja'far. Nombor 4 Ali. Ya. Maknanya Ali tu 4 beradik lelaki. Sayyidina Ali, anak kepada Abu Talib. Okey. Kita dah ulang dah. Tu ulang kaji saja. Talib, Uqail, Ja'far, Ali. Ya. Itulah adik-beradik Sayyidina Ali. Jadi bila Nabi dijaga oleh Abu Talib ni sibuk, dia gubernur. Dan dia adalah penjaga jamaah haji. Dia seorang peniaga, dia ada bisnes dia. Ya. Jadi oleh kerana itu anak dia pula ramai. Jadi Nabi ni macam terabailah, ya. Jadi oleh kerana itu yang jaga Rasulullah sebenarnya bukan Abu Talib. Ya. Memanglah of course lah rumah Abu Talib. Yang jaga Rasulullah ialah isteri Abu Talib. Nama dia Fatimah juga. Ya, mak kepada semua ni lah. Mak kepada 4 ni tadi kan. Nama dia Fatimah juga, ya. Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad, ya. Fatimah binti Asad ni peranan dia sangat besar pada Rasulullah dan keluarga baginda, ya. Fatimah binti Asad. Okey. Jadi yang saya sebut tadi tu Al-Haris, dia ada anak tadi, siapa dia? Ubaidah. Ya, Ubaidah. Okey. Jadi Ubaidah itulah yang lawan dengan 3 orang hero Quraisy tadi. Ya, Ali, kemudian Hamzah, kemudian Ubaidah. Ubaidah bin Al-Haris. Maknanya Ubaidah adalah cousin Nabi. Kerana Al-Haris adalah paklong Nabi. Paklong Nabi, ya. Okey, ya. Ni tak ada dalam silibus sekolah kita lah, ya. Memang tak ada. Ya. Hamzah ni pak saudara daripada mak lain. Pasal Abdul Muttalib ni, sebab dah tanya, saya kena bagi tahu lah, Abdul Muttalib ada 5 isteri. Ada 5 isteri. Boleh tengok dalam Ibnu Katsir yang kita dah habis dulu. Kita dah khatam kat sini. Cuma tak buat bulu kuning aja, ya. Tapi kita dah khatam dah, ya. 4. Omar, Osman, Ali, ya. Omar, ya. Itu boleh tengok video baliklah yang dah dirakamkan. Okey, Abdul Muttalib dia ada 5 isteri. Sebab ni zaman jahiliah. Ya, patutnya 4 je lah kan. Tapi ni zaman jahiliah. Sahabat Nabi pun ada yang isteri 20 isteri. Tapi bila dia masuk Islam, Nabi suruh pilih 4 yang terbaik. Ya. Jadi sebab apa? Sebab Islam buat kaedah macam tu. Jadi Hamzah tu pak saudara juga, tapi daripada mak yang lain. Ya. Ada Hamzah, ya. Hamzah ni pak saudara juga. Ada juga Abbas pun pak saudara Nabi juga. Kemudian ada Abu Lahab, ya. Abu Lahab pun pak saudara. Ni semua kita panggil uncle Nabi, ya. Uncle, ya. Tapi daripada mak yang berlainan. Bukan Fatimah binti Amru. Ya. Fatimah binti Amru ni yang Abdullah punya mak lah. Jadi ada 3 lagi, Hamzah, Abbas, ya, Abu Lahab. Daripada 3 yang masuk Islam, Hamzah dengan Abbas. Ya. Anak Abu Talib yang masuk Islam, Uqail, Ja'far, Ali. 3 masuk Islam. Talib kita tak tahu, tak ada dokumen. So tak ada dokumen, ya. Tapi ni 3 masuk Islam. Ya. 2 dah masuk Islam daripada awal. Uqail asalnya lawan Nabi. Ya. Okey, Uqail tu lawan Nabi. Dan dia kena tangkap dalam perang Badar. Masa perang Badar, Uqail kena tangkap. Dia 70 yang kena tangkap. Ya. Abbas pun kena tangkap. Abbas pun kena.
Abbas bukan lawan Nabi, tapi dia dipaksa oleh Abu Jahal untuk pergi perang dan lawan Nabi. Dia kena tangkap dua-dua. Abbas pun kena, Ukail pun kena. Ya. Jadi siapa yang kena tangkap dalam perang Badar kan mereka boleh bayar tebusan. Betul? Bayar tebusan. Kalau dia tak ada duit, dia boleh ajar reading and writing skill, ya. Dia boleh ajar dua tu. Membaca dan menulis. Jadi akhirnya Ukail masuk Islam, ya. Ja'far memang asal-asal dah masuk Islam. Ali pun sama. Ya. So itulah basically macam itulah keluarga Nabi, ya. Jadi bila Abdul Muttalib meninggal, Nabi dijaga oleh siapa tadi? Oleh Abu Talib lah. Tapi sebenarnya Nabi dijaga oleh Fatimah binti Amru. Ya. Fatimah binti Asad, ya, Fatimah binti Asad, ya. Jadi Fatimah binti Asad tu dia memang sayang Nabi, ya, sayang gila-gila punyalah sayang. Ya. Sebab itu Fatimah nak ambil Nabi sebagai menantu dia. Fatimah nak ambil Ali sebagai menantu dia. Maknanya dia nak kahwinkan Nabi dengan anak perempuan dia. Ya, sebab Ali semua ni dia ada adik-adik perempuan. Ya. Jadi siapa nama Ummu Hanik nama dia. Ya, Ummu cousin lah. Ya, Ummu Hanik. Ya, Hanik ha alif nun hamzah. Hanik, Ummu Hanik. Ataupun nama sebenarnya ialah Fakhitah. Ya, Fakhitah. Okey, ya. Kita ambil yang berkait sajalah. Jadi Ummu Hanik ni pun anak Fatimah. Ya. Sebab Fatimah ni sayang sangat ke Nabi. Jadi dia nak supaya Nabi ni tak jatuh ke tangan orang lain. Dia nak kahwinkan Nabi dengan Ummu Hanik. Okey. Tetapi Allah takdirkan perkahwinan tu tak berlaku lah. Kerana kalau Ummu Hanik kahwin dengan Nabi, kesian Ummu Hanik. Dia tak mampu nak menghadapi dugaan sebagai isteri Rasulullah. Sebab tu Allah takdirkan Nabi kahwin dengan wanita yang terbaik lah pada masa tu. Ya. Yang terbaik, yang kita kata ada semualah, ya. Dia ada semua kualiti tadi, ya. Dan wanita tu adalah Khadijah lah, ya. Cuba tengok masa Nabi dapat wahyu kan. Masa Nabi dapat wahyu kan, Nabi jumpa malaikat Jibril kali pertama. Jibril datang dalam bentuk asal dia. Ya. Jibril ni saiz tubuhnya besar, ya. Dia ada 300 sayap. Dia angkat satu sayap dah tutup langit dah. Maknanya besar sangat. Ya. Jadi oleh kerana tu Nabi menggeletar, ya. Nabi rasa takut Nabi balik. Kan Nabi suruh isterinya menyelimutkan dia kan. Ya. Jadi Nabi kita panggil supaya Nabi rasa lega sikitlah. Bila Nabi dah tenang baru Nabi cerita. Tadi aku jumpa macam ni kan. Aku rasa Tuhan tak sayang pada aku lah. Kata Khadijah, ringkas saja. Khadijah kata, orang baik macam kau Muhammad, takkanlah Allah akan buat macam tu. Engkau menyambung silaturahim, engkau bagi makan orang miskin, ya. Engkau tolong orang dan sebagainya. Semua kualiti-kualiti. Ya. Sebab tu Nabi kahwin dengan Khadijah. Khadijah ni, ya, kita dah sebut kan. Ya, Khadijah ni kahwin dengan Nabi ni kali ketiga. Khadijah dah 2 kali kahwin dengan Nabi kali ketiga dah. Ya, dia janda anak 5. Setakat nak tukar lampin ni tutup mata pun boleh lah, ya. Maksudnya memang dia very experienced. Ya, dia dah 2 kali. Dia pernah kena cerai dan suami dia pernah meninggal. Dia kahwin dengan Nabi, ya. So masa Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi dapat anak ekspres lah. Ya. Dapat anak 5 terus. Ya. Jadi Khadijah itulah yang terbaik. Ya, sebab tu saya kata Khadijah ni pada Nabi, you are my everything lah, ya. Kita dah sebut, ya. Memang sebab semua Khadijah, ya, dari segi harta, dari segi kedudukan, orang segan dengan Khadijah. Pasal Khadijah ni dia apa kita panggil, ya, dia seorang bangsawan. Ya. Dia bukan saja orang kaya, dia bangsawan, ya. Dia cantik pula. Malah ada cerita Abu Jahal pernah meminang Khadijah. Abu Jahal dia pernah pinang Khadijah. Ya, tetapi Khadijah tolak secara baiklah, ya, penuh dengan adab. Tiba-tiba orang yang Abu Jahal tak suka kahwin dengan Khadijah. Ya. Abu Jahal hantar pinangan tak diterima, ya. Tiba-tiba Khadijah ambil Muhammad, ya. Nanti Muhammad bawa Islam kita kata lepas tu, ya. Jadi memanglah Abu Jahal ada apa kita panggil, ya. Ada personal punya apa kita panggil, ya. Personal agenda. Memang betul, ya. Dengan Khadijah tadi dan Rasulullah. Okey, itu cerita dia. Ada soalan setakat ni? So yang macam mana?
Ustaz kata bila Nabi kahwin dengan Khadijah, dia dah ada 5 anak kan? Ya. Maksudnya dengan Ada riwayat kata 4 ya, ada 4, ada kata 5 ya. Tapi mana yang penting janda lah ya. dengan Khadijah pun dia ada kan, Nabi ada anak kan? Betul, ada dapat 6 lagi anak lepas tu. 7 ni orang, 7 lelaki 4 perempuan. Sebenarnya 2 lelaki, 4 perempuan ya. Yang seorang lagi lelaki itu dengan Maryah nanti. Betul Nabi ada anak kandung 3 lelaki, Ibrahim. Tapi yang dengan Khadijah 6 sajalah ya. Okey, tak apa. Bukan tu yang saya nak cerita. Saya nak bagi tahu bahawasanya tarbiyah tadi, sebab tajuk kita ya, pendidikan ilahi, tarbiyah ilahiyah. Maksudnya Nabi ni tak lama orang jaga Nabi. Ya. Mak dia pun tak lama jaga, datuk dia pun tak lama. Sebab tu bila Nabi hebat, orang tak kata Nabi ni hebat kerana datuk dia, Nabi ni hebat kerana mak dia. Orang tak kata macam tu. Ya, orang kena kata apa? Nabi ni hebat kerana Allah. Allah yang didik Nabi. Ya, Allah yang didik Nabi. Dan sengaja Allah buat Nabi ni illiterate. Nabi tak boleh baca, Nabi tak boleh tulis. Ya, apa sebab Haji Hasan? Pasal apa Nabi pada peringkat awal tak boleh baca dan menulis? Untuk apa? Pasal apa Allah buat macam tu? Takut Quran turun dia reka-reka yang Quran tu kan. Ya. Betul lah. Sebab kalau Nabi boleh baca dan tulis, Orang kata dia sebab dalam Quran ada cerita Nabi Musa kan. Dalam Taurat, cerita Taurat ada cerita Injil ya, ada cerita Nabi Isa. Kalaulah Nabi boleh baca dan tulis, nanti orang akan tuduh Nabi ni Nabi ni apa kita panggil? Dia mereka-reka cerita ataupun dia ambil daripada ni lah ya. Jadi oleh kerana itu bila Nabi tak boleh baca dan menulis, maknanya selamatlah Quran tu daripada tuduhan tadi. Seorang tak bolehlah tuduh Nabi ciplak. Ya. Tapi ada juga yang orang tuduh dia ciplak, Ustaz. Tapi Nabi tak boleh baca dan menulis. Nak ciplak macam mana? Ya. Sebab gaya bahasa Nabi ya, dah tentu gaya bercakap dengan kalam Allah ni berbeza ya. Okey ya, itu. Tetapi kita dah cerita dulu Nabi nanti ya, pada malam Mi'raj Allah kembalikan kemampuan membaca Nabi pada malam Mi'raj. Ya, itu bila sampai kisah dia kita boleh ceritalah. Ni belum lagi. Ni promosi saja ya. Kita promosi kelas saja ya. Okey, seterusnya secara perasaan sudah. Maknanya Nabi ni melalui macam-macam tarbiyah dari segi emosi. Ya. Okey, saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kematian 2 isteri masa hidup baginda. 2 isteri Nabi meninggal masa Nabi masih hidup. Yang pertama Khadijah. Ya, yang kedua ialah Zainab binti Khuzaimah nama dia. Jadi Nabi kehilangan 2 isteri masa Nabi hidup. Nabi kehilangan semua anak Nabi. Anak Nabi semua meninggal masa Nabi hidup, melainkan seorang saja, Fatimah saja. Ya, itu pun 6 months after Nabi punya kematian ya. Fatimah pun diwafatkan. Maknanya Nabi melalui semua kesusahan itu. Ceritanya mudah saja. Cuba tengok Quran kan. Dalam Quran Allah sebut kisah dalam suratul Anbiya. Ya, suratul Anbiya ayat 83 ya, dalam suratul Anbiya surah 21. Nanti boleh cek lah ya. Surah 21 ayat 83 Allah cerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub, tahu kan Nabi Ayub punya kesusahan ya. Nabi Ayub ni bukan penyakit saja. Nabi Ayub kematian semua anak dia. Baca ayat 83 ya. Nabi Ayub hilang semua anak dia. Nabi Ayub kehilangan semua harta dia. Kebun dia habis semua. Binatang ternakan habis, harta benda habis ya. Semua bisnes terlungkup apa semualah. Jadi dia diuji oleh Allah dengan macam-macam lah kesedihan ya. Itu yang dia doa pada Allah ya. Anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin, ya Allah ya. Aku telah disentuh oleh kemudaratan. Mudaratan tu banyaklah. Tengok tafsir Ibnu Katsir. Ya, penyakitnya dengan hilang harta ya, binatang ternakan, anak-anak semua meninggal. Quran ni adalah dialog antara Allah dan Nabi Muhammad. Sebab Allah turunkan Quran kepada Nabi kan. Bila Allah turunkan suratul Anbiya, Nabi baca kisah Nabi Ayub ya, maka Nabi tahu yang diuji oleh Allah ni bukan baginda seorang. Nabi Ayub lagi susah. Kerana Nabi Ayub semua anak mati. Rasulullah still ada Fatimah. Ya, Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal ya. Al-Qasim dan sebagainya. Tapi masih ada lagi Fatimah. Ya. Okey, saya bagi tahu satu cerita pada tuan-tuan dan puan-puan ya. Perempuan yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah siapa kan? Kalau lelaki yang paling mirip wajah dengan Nabi siapa? Pasal dalam dunia ni Allah buat 6-7 orang ya, yang hidup sezaman dengan Nabi, yang wajahnya seirah Nabi.
Sahabat Ya. Ja'far. Macam mana? Ja'far. Salah satunya Ja'far tadi ni lah. Ja'far ni memang seiras Nabi ni, Ja'far ni. Ya. Ja'far ni seiras dengan Nabi. Tapi tak pelik kan? Sebab Ja'far adalah sepupu Nabi. So biasalah sepupu muka lebih kurang kan? Ya. Okey. Ja'far memang. Tetapi ada lagi seorang lelaki yang wajahnya paling mirip dengan Nabi. Okey, tak apa. Saya nak tanya dia punya logik saja. Pasal apa Allah buat ada manusia yang mukanya wajahnya macam Nabi? Apa sebab agaknya? Ya? Apa sebab? Setakat yang tuan-tuan dan puan-puan kena keluar daripada, kena fikir out of the box lah, ya. Kena fikir macam tu baru nampak, ya. Pasal apa agaknya Allah? Pasal apa Allah buat orang ni muka macam Nabi, orang ni muka macam Nabi? Ada 6-7 orang macam tu. Apa sebab agaknya? Okey, itu tengok dari segi politik lah tu, ya, betul, ya. Pasal saya baca cerita Saddam Hussein. Saddam Hussein ada 7 istana. Ni saya baca cerita Saddam Hussein ada 7 istana dan ada 7 kereta yang sama. Ya. Jadi bila makan tengah hari, Saddam Hussein akan makan di rumah. Dia tak makan di restoran luar. Dia takut orang racun dia. Jadi dia makan di rumah dia, tapi kita tak tahu di mana. Semua kereta akan balik ke rumah dia pada waktu yang sama. Jadi kalau ada orang nak booby trap dia punya kereta ke apa, mungkin 6, maknanya ada 7 kan. Jadi maksudnya dia punya possibility untuk kena tu kurang lah, ya. Dan dia ada dia punya look alike dia, ya. Dia ada dia punya apa kita panggil istilah orang yang seiras dengan dia, ya. Apa ni, kalau filem biasalah, ya, macam pelakon aksi stunt kan, dia cari muka yang lebih kurang sama. Ni konsep dalam filem lah. Saya baca juga, baca Wikipedia aja, ya. Boleh jumpa semua. Okey, balik pada cerita tadi. Tapi untuk Nabi bukan macam tu. Nabi tak perlu pelakon, tak perlu stuntman. Nabi tak takut untuk dibunuh kerana Allah jaga, ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah kata, dan Allah yang jaga Nabi daripada kejahatan manusia, ya. Jadi apa sebab Jason? Gunakan semua kepakaran Jason dalam bidang undang-undang tu untuk jawab. Find the box together. Unseen the box. You can go outside, step outside. Apa sebab apa ni Zaza? Apa sebab Allah perlu buat manusia yang seiras dengan Nabi hidup sezaman dengan Nabi? Apa sebab? Yang mendengar yang masa Ustaz kata masa pegang tu, yang dia pegang dia kan. Tu siapa ni, Mus'ab bin Umair kan? Itu masa perang Uhud lah, ya. Saya ada cerita masa pergi Uhud tu, okey. Tapi apa sebab Allah buat manusia ni ada 6-7 orang yang mukanya sama macam muka Nabi? Apa dia punya tujuan dia? Macam mana? Bukan semua tahu apa yang Nabi tahu, jadi boleh beza kat situ lah. Maksudnya macam mana tu? Macam mana tu? Saya tak dapat. It's different. Very means to live forever. Orang apa? Dia punya pikiran, dia punya cara, karakter tu lain. Semua pemuka sama dia punya. Yelah, tapi pasal apa? Allah boleh buat Abu Bakar yang muka tak sama macam Nabi. Allah boleh buat Umar kan, yang hebat, ya, dari segi ibadah, dari segi akhlak, ketakwaan. Tapi pasal apa Allah perlu buat para sahabat yang wajahnya seiras dengan Nabi? Apa sebab dia? Tak boleh fikir, ya? Saya boleh bagi jawapan, tapi dia biasalah easy come easy go, ya. Macam mana? Kalau bagi clue tu dapat, ya. Pasal apa? Yang pertama sebab, ya, sebab para sahabat ni dia rindu sangat dengan Nabi. Dia kalau tak jumpa Nabi, sahabat ni, cuba tengok Sauban, banyak cerita hadis-hadis Nabi banyak, ya. Mereka ni sangat merindui Nabi. Ingat tak? Ja'far adalah ketua, ya, yang dihantar oleh Nabi untuk berhijrah ke Habasyah. Mereka hijrah ke Habasyah ni bertahun-tahun. Mereka tak jumpa Nabi. Oleh kerana Ja'far ni wajahnya seiras Nabi, paling kurang orang boleh lepas rindu bila tengok dia. Ya. Sebab itu bila masa pergi ke Habasyah, ya, kita baca dalam kitab sirah, masa pergi ke Habasyah, Ja'far pergi dengan Osman. Osman pun sabadi juga. Osman kan menantu Nabi. Nanti dia kahwin dengan Ruqayyah, ya. Okey, dia pergi berhijrah. Tapi masa orang Islam hantar spokesman, juru cakap untuk cakap dengan Najasyi, orang tak hantar Osman. Orang hantar Ja'far. Kerana Ja'far, cara dia bercakap, cara dia baca Quran sebiji macam Nabi. Wahal Osman juga orator. Osman pun somebody, dia hafal Quran.
ya. Tapi mengapa bila Ja'far baca surah Maryam, pasal apa dia baca surah Maryam? Pasal Najasyi Nasrani. Jadi yang dekat dengan orang Nasrani adalah Maryam dan Isa. Jadi Ja'far, ya, dia pilih surah Maryam purposely. Dia tak pilih surah surah Yasin ke, kan, ya. Surah apa kita panggil? Surah-surah Al-Kahfi ke, ya. Sebab yang dekat dengan orang Kristian dah tentulah Maryam. Ya. Jadi oleh kerana itu Ja'far yang baca Quran sebiji macam Nabi baca. Ya, orang boleh lepas rindu. Ya. Bila Rasulullah wafat, sebagai contoh, bila Rasulullah wafat, orang tak boleh tengok Nabi dah. Habis dah. Ya, Nabi dikebumikan. Ya. Jadi orang boleh tengok Saidina Hasan. Ya. Hasan tu cucu Nabi, adalah manusia yang paling mirip dengan Nabi. Ya. Sebab tu bila Nabi dah tak ada, paling kurang orang boleh tengok Hasan. Ya. Jadi macam itulah, ya. Apa dia? Macam mana? Hasan cucu Nabi, anak daripada Ali dengan Fatimah. Anak pertama, anak sulung dia. Husin tak macam Nabi, perangai je, tapi wajahnya Hasan lebih dekat. Ya. Lepas Hasan siapa? Hasan tak ada dah, habis dah. Kalau kita rindu macam mana? Kalau kita rindu? Macam mana? Kalau kita rindu Nabi. Rindu kita tak macam rindu para sahabat. Sebab para sahabat memang dah tengok, dah duduk, dah hidup bersama Nabi. Kita tak pernah tengok. Ya. Itu pun kita rindu, kita sayang, kita nak jumpa, kan. Kalau sahabat macam mana? Ya, macam orang pergi Mekah lah, dah biasa pergi Mekah, kan, ya, bawa balik Mekah kita kata, kan. Bila tengok sejadah dengan Kaabah pun dia teringat dah, ya. Maksudnya macam tu, ya. Okey, Ja'far dia meninggal awal. Dia meninggal dalam perang Mu'tah. Masa tu Nabi masih hidup. Ya. Jadi maknanya, tapi ada orang lain lagi. Ada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dia syahid dalam perang Uhud, yang tangannya hilang dua-dua. Ya, itu pun wajah seirah dengan Nabi juga. Ya. Jadi lepas Hasan ada satu lagi, ya, ada satu lagi. Tapi hidup sezaman dengan Nabi juga. Nama dia Kusam, nama dia. Ya, Kusam bin Abbas. Anak pada Sayyidina Abbas. Anak Abbas ni nama dia Kusam, ya. Kusam bin Abbas. Dia sepupu Nabi juga. Haji Hasan dah pergi dah tengok ziarah Kusam punya kubur. Dekat mana? Dekat Samarkand, ya, dekat Uzbekistan. So dia paling akhir sekali. Lepas Hasan ada lagi Kusam, ya. Jadi maknanya sengaja Allah buat begitu supaya para sahabat yang duduk di luar Madinah pada zaman Nabi masih lagi dapat melepas rindu lah, ya, bila melihat para sahabat. QU Kusam, ya, TSAM, ya, Kusam dengan sa, bahasa Arabnya sa. Okey. Ya, cousin Nabi lah. Sebab Abbas uncle Nabi, so Kusam is cousin lah. Ya, dia cousin pada Nabi. Jadi maknanya kita dah jumpa Kusam, ya. Dah ada Hasan Al-Hasan, ada Ja'far bin Abi Talib, ya. Ada siapa lagi? Ada Mus'ab bin Umair tadi yang pegang bendera dalam perang Uhud, ya. Ada seorang perempuan yang wajahnya macam wajah Nabi juga, ya. Perempuan tersebut ialah Fatimah lah. Fatimah, anak Nabi, Fatimah tu kira like father like daughter lah, ya. Memang perangai dia, akhlaknya memang sebiji macam Nabi lah, ya. Tetapi 6 bulan selepas Nabi wafat, dia meninggal dunia, ya. Okey, itu dia punya mukadimah kita lah, ya. Okey, jadi dari segi perasaan, Nabi ni memang telah melalui ujian dari segi emosi, kematian anak, ya, kematian bapa, kematian mak, ya, dan sebagainya. Sebab itu bila Nabi diberi oleh Allah wahyu cerita tentang Nabi Ayub, so Nabi macam kita lah, ya. Kita ada satu masalah, kan. Rupanya ada orang lain yang ada masalah yang sama. So kita rasa, oh bukan kita saja. Paling kurang kita rasa macam mana? Kita bukanlah kita suka orang lain kena, tapi paling kurang bukan aku seorang, ya. Ada orang lain yang diuji juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab tu dalam Quran, ya, 6,236 ayat tu 5,500, ya. Maknanya lebih kurang berapa kita panggil? 500 ayat je hukum, ayat hukum. Yang lain semua cerita. Cerita Nabi Musa, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, semua cerita, ya. Jadi cerita-cerita tu memang biasalah, ya, lebih mudah kita terima. Sebab manusia kalau belajar
1 2 3 4 5 ya, hukum hakam saja dia akan bosan. Jadi manusia lebih suka tengok filem, cerita kan, baca novel mungkin ya. Sebab kita lebih mudah belajar daripada cerita. Ya. Sebab yang especially mungkin kita tak apa rajin baca. Bukan malas, tak rajin ya, tak rajin baca. Bila kita tak rajin baca, orang cerita kita suka dengar ya. Dan kita boleh ingat ya, walaupun kita tak ingat ayat berapa, surah berapa ya. So macam itulah ya. Macam mana? Lebih kurang 6 2 3 something ya. 6 2 3 4 lah yang lebih kurang. Pasal apa berbeza? Sebab cara para ulama membilang ayat Quran pun berbeza. Ya. Ulama-ulama Syafi'iyah yang cenderung mazhab Syafi'i, mereka menganggap bismillah adalah ayat pertama dalam setiap surah melainkan surah At-Taubah saja. Sudah tentulah dia punya calculation nanti akan beza pasal bismillah tu ayat pertama. Ya. Tapi Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah menganggap dia bukan ayat pertama. So sebab itulah ada banyak perbezaan. Waqaf pun beza. Ya, lain imam lain waqaf pada ayat Quran ya. Macam Fatihah kita kan ya, Fatihah ya. Imam Sudais ya baca dengan imam Masjid Negara kita dah tentulah waqaf pada tempat yang berbeza ya. Walaupun mereka baca Fatihah juga. Okey ya, setakat ni ada soalan? Tak ada ya. Kalau tak ada kita tengok secara perasaan sudah ya, secara fizikal. Ya, secara fizikal. Allah Maha berkuasa menjadikan kehidupan Rasulullah semasa kecil dalam kemewahan. Nabi memang hidup mewah. Pasal datuk Nabi gubernur Mekah, pak saudara Nabi gubernur Mekah. Ya. Pak saudara Nabi Abu Lahab orang kaya. Ya. Jadi Nabi memang hidup mewah, tetapi hikmah ilahiyah menghendaki Nabi hidup dalam kesusahan sejak kecil. Sebab apa? Sebab mati ayah Nabi. Ya, dah susah dah. Ya. Kemudian orang Arab pula kebiasaannya dihantar untuk menyusu di perkampungan. Ya, sebab tu Nabi tak besar dengan mak dia. Ya, Nabi besar di perkampungan Bani Sa'ad. Ya, pernah pergi ladang unta kan di jalan nak pergi Hudaibiyah tu. Ya, cuba kita dia Bani Sa'ad tu perkampungannya lebih kurang kat situ. Cuba kita tengoknya dengan kita kata rugged lah ya. Dengan panas, dengan kehidupan. Sebab tu Nabi cekap menunggang kuda. Nabi pandai main panah ya. Nabi daripada kecil Nabi dah biasa jaga kambing. Sebab tu budi bahasa Nabi ya, akhlak Nabi tu memang sangat apa kita panggil, sangat polite lah. Ya, Nabi jaga kambing. Kambing ni bukan senang jaga. Kambing ni degil. Degil kambing ni ya. Kalau kita tak jaga je, nanti dia pergi mana-mana serigala makan. Ya. Jadi maksudnya kasih sayang Nabi itu dibina antaranya dengan jaga kambing. Bukan Nabi saja. Bukan Nabi Muhammad saja ya. Nabi Musa sebagai contoh. Ya, Nabi Ibrahim. Cuba tengok nabi-nabi dan rasul. Anak Nabi Adam ya. Habil tu penjaga, dia bela kambing. Kalau Qabil dia peniaga. Dia tanam sayur ya. Jadi kan dua-dua korban. Nanti korban Habil yang Allah terima, Qabil Allah tak terima kan? Okey, itu anak-anak Nabi Adam. Nabi Ibrahim sudah tentu ya, anak-anak dia. Mereka ni adalah penjaga kambing ya. Mereka ni pengembala kambing. Dan mengembala kambing itu memang boleh membentuk kita punya peribadi lah. Kita jadi penyayang. Ya, orang yang bela binatang ni biasanya dia jadi penyayang. Ya, bela ikan, maknanya dia prihatin ya, dia prihatin ya. Dan binatang-binatang ni sebenarnya dia mendoakan kita sebenarnya. Ya, mendoakan kita. Sebab tu kita jangan tanam, kita jangan beli bunga palsu. Ya, bunga palsu. Bunga palsu tak boleh buat apa ya. Tapi kalau kita tanam bunga betul, sebenarnya bunga-bunga ni bertasbih kepada Allah. Cuma kita tak tahu cara dia bertasbih, itu aje. Ya. Jadi binatang-binatang, cuba tengok para sahabat Nabi kan. Mereka disayangi oleh binatang. Abu Hurairah. Cuba tengok ya. Macam kita kalau kita tengok pergi mana-mana jumpa kucing. Kucing dekat tak dengan kita? Kucing main-main tak dekat kaki kita? Ya, ada setengah orang memang ya, kucing tu main ya. Suka dengan dia. Ada setengah orang? Ya. Kucing pun menyampah tengok muka dia ya. Maksudnya ya, binatang-binatang pun tahu ya membezakan orang yang beriman dengan tidak ya. Bukanlah kita kata tu mesti tanda dia ya. Tapi orang yang mesra dengan Allah ya, mesra dengan malaikat dan sebagainya, makhluk-makhluk Allah akan mesra dengan dia juga ya. Okey, seterusnya hikmah Nabi tadi duduk susah payah ya di perkampungan Bani Sa'ad, muka surat 36. Tanpa kasih sayang ibu dan ayah ya. Terdidik dengan tubuh yang kuat, jasmani yang sejahtera, lidahnya fasih ya. Sebab
masyarakat Arab ni kalau duduk di Mekah Madinah, bahasanya dah apa kita panggil, dah polluted ya bahasa dia. Tapi kalau duduk di kampung, bahasa dia masih elok lagi. Ya, masih boleh lagi ya. Kalau dah duduk di bandar biasanya kurang sikitlah bahasanya. Cuba tengok kan, bahasa kita pun kadang-kadang dah bercampur-campur. Ya. Orang tanya bahasa Melayu, kita jawab bahasa Inggeris kan. Orang tanya bahasa Inggeris, kita campur-campur bahasa Melayu pula. Bahasa rojak kita panggil ya. Okey, Nabi tidak begitu ya. Lidahnya fasih. Nabi mengembala kambing ya dengan saudara-saudara sesusunya. Jadi Nabi belajar ya untuk socialize lah ya dengan masyarakat ya. Okey, kemudian Nabi bila besar pun pernah jadi pengembala kambing. Sabda Rasulullah ya, tiada seorang pun Nabi yang tidak mengembala kambing. Maknanya semua. Bila sahabat tanya, Nabi kata ya, termasuk baginda. Ya. Okey, ada cerita. Aku tidak pernah teringat hendak melakukan seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian besar orang jahiliah. Ini Nabi dengar ada macam konsert lah kita kata ya, buat di Mekah. Ya, sebagai orang muda, minat kepada muzik, hiburan tu memang ada. Kita tak boleh nafi lah. Ya, memang minat. Jangan kata remaja kan. Ya. Yang kita yang tak berapa remaja ni pun minat juga ya. Jadi kalau ada apa kita panggil ya, ada konsert ke apa, paling kurang ya, minat jugalah, sukalah nak pergi tengok ke stadium ke mana kan ya. Tetapi Nabi kata ada dua perkara ya yang Allah elakkan. Selepas itu aku tak ada minat lagi nak buat ya. Di suatu ketika aku sedang mengembala kambing dengan seorang pemuda, lalu aku minta beliau menjaga kambing. Maknanya Nabi minta shift dia tu, sebab jaga kambing ni ada shift ya. Pasal kita tak boleh biar kambing macam tu ya. Giliran dia, maka Nabi minta supaya kawan dia tolong jagalah. Pemuda tu setuju. Bila aku sampai di rumah pertama, jadi sebab jaga kambing, mana boleh jaga kambing dalam Mekah. Mekah mana ada padang ya untuk kambing makan. Jadi Nabi keluar ya, jauh daripada situ, dan Nabi masuk ke Mekah ya. Bila Nabi sampai, Nabi dengar bunyi-bunyian. Lalu aku bertanya kepada orang di situ tentang bunyi-bunyian itu. Orang memberitahu itulah pesta keramaian. Ya, ada apa kita panggil ya, ada macam apa kita panggil apa? Ada festival lah ya, ada festival ya. Ada jom heboh lah. Ya, ada jom heboh ya. Aku pun duduk untuk mendengarnya, tetapi Allah telah menulikan telingaku ya. Jadi maksudnya telinganya ditulikan, dan Allah tidurkan Nabi. Ya, sebab tidur tu salah satu daripada rahmat Allah lah. Ya, sama ada kita nak lari macam Ashabul Kahfi kan, nak lari daripada raja yang zalim, yang menyembah berhala, maka Allah tidurkan ya. 309 tahun lagi ya. Okey, aku terlena hingga matahari memancar sinaran ke mukaku. Di malam yang lain Nabi cuba lagi. Ya, Nabi cuba sekali lagi nak pergi juga, sebab keinginan sebagai orang muda memanglah. Perkara yang sama menimpa, lepas itu aku tidak mencuba lagi ya. Nabi tahu bahawasanya peristiwa ini bukti Rasulullah juga mempunyai keinginan Ustaz sebelah ya, seperti orang lain, tetapi Allah memelihara baginda. Sebab kalau Nabi pergi ya, Nabi duduk dalam majlis itu daripada mula sampai ke habis, nanti akan jadi fitnah pada baginda perjalanan hidup Nabi. Sebab tu benda-benda yang boleh menimbulkan fitnah, semua Allah dah buang ya. Allah pastikan Nabi tidak terlibat ya. Okey, seorang pendakwah menjadi contoh kepada masyarakat. Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada mereka? Ya, cuba sebut, bagi 5 contoh. Pendakwah ni apa contoh yang kita dah baca daripada Nabi tadi? Ya, pendakwah ni semua kita ya. Pendakwah ni jangan tengok ke ustaz seorang je. Ya. Semua kita. Yang pertama berani. Ya, kena berani pendakwah ni. Ya, sebab bila berdakwah ada risiko. Kita dakwah pada mak mentua kita, saya silap, mak mentua kita boikot kita. Ya. Paling penting saya ilmu lah. Of course lah. Tapi maksudnya ciri-ciri macam tadi lah, berani, kemudian kena of course lah dari segi fizikal, kemudian Lidah yang fasih. lidah yang fasih lah ya. Kita nak kena berhujah, sebab orang akan berhujah dengan kita ya, of course. Kemudian of course lah ya, kena ada sabar lah, kesabaran ya. Macam-macam lah ciri-ciri ni banyak. Cuma ni dia minta bagi 5 ya. Apakah hubung kait antara pendakwah dan pengembala kambing? Ya. Saya dah sebut tadi, mengembala kambing itu membina kita punya kepribadian. Kita ada rasa kesian belas ya kepada orang bawahan kita. Ya, kalau tidak nanti kita fikir kita saja. Ya. Okey ya.
Sebelah tu peperangan Fijar. Peperangan Fijar ni saya dah tengok dalam beberapa kitabnya, kebanyakannya kata riwayatnya riwayat yang dhaif lah, ya. Jadi kita lompat saja, ya. Kita tak baca apa ni perjanjian Fijar apa ni, terus saja masuk perkahwinan dengan Khadijah. Muka surat 42. Ya. Tadi kata dia perkara yang Macam mana? dielakkan. Kerja perkara yang dielakkan. 2 kali peristiwa. Nabi pergi 2 kali. Oh, Kan first time Nabi ditidurkan, second time Nabi pergi sama. Pesta Ramayana. Peristiwa apa? Festival yang sama, tapi Nabi cuba 2 kali. Dua-dua kali Allah gagalkan. Okey, perkahwinan dengan Khadijah. Ketika Nabi berusia 25 tahun, ini tak ada khilaf. Nabi kahwin umur 25. Ya. Baginda membawa barang dagangan kepunyaan Khadijah. Ni Khadijah dia tengok Nabi lah, ya. Khadijah ni sebenarnya dah ada perasaan dah. Khadijah ni dia dah ada bibit-bibit cinta tu dah ada. Tetapi dia kena cubalah, ya. Pasal ada setengah orang di kampung dia bukan main baik lagi, macam malaikat. Ya. Kita tengok dia di Bukit Jelutong ni, oi macam malaikat dia. Ya. Bagi dia tiket free pergi Melbourne, tengok macam mana, ya. Belum tahu lagi, ya, belum tahu. Ya. Jadi oleh kerana tu Khadijah dia nak tengok Nabi. Ya. Sebab itu yang pertama, sebab manusia ni yang pertama pasal duit lah, duit. Ya. Pasal duit. Jadi cuba dulu dia punya amanah, sifat amanah. Pasal Nabi memang di Madinah dikenali sebagai Al-Amin kan, orang yang amanah. Tapi bawa barang dagangan pergi ke negeri Syam, yang jarak perjalanan itu 1 bulan pergi. Oh, itu kita belum tahu lagi macam mana karakter dia. Sebab itulah Khadijah bukan hantar Nabi saja. Dia pasang spy kan. Dia pasang spy. Siapa spy nama dia? Siapa spy dia? Spy dia nama dia Maisarah, nama dia, Maisarah. Maisarah ni lelaki ke perempuan? Ya? Lelaki. Tapi Maisarah Malaysia perempuan? Ya. Sebenarnya Maisarah ni dia boleh dua-dua. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Ya. Jadi nama-nama Arab ni kadang-kadang dia lelaki, ya, tapi orang Malaysia panggil perempuan. Macam contoh Maimun, ya. Maimun tu lelaki bahasa Arab. Maimun, Zainun dua-dua boleh. Ya, tapi kalau Zaid saja, dia lelaki, ya. Macam Maimun tu lelaki. Orang Arab Maimun tak ada Maimun perempuan. Kalau dia perempuan, Maimunah. Tambah tak marbutah di belakang. Maimun lelaki. Ya, Maimun memang lelaki. Maimunah perempuan, ya, isteri Nabi tu Maimunah, ya, binti Al-Haris, isteri yang paling akhir Nabi kahwin, ya. Kita akan tengok nanti. Okey, jadi Khadijah hantar Nabi dengan ada kontrak lah, ya. Kontrak ni dipanggil sebagai mudharabah, dipanggil. Ya, mudharabah ni maknanya apa ni, Khadijah keluar belanja, Nabi tak ada duit, ya. Tapi Nabi ada kepakaran. So Khadijah bagi belanja apa ni, yarhamukillah. Bila Nabi bagi belanja, bila Khadijah bagi belanja, Nabi lah yang buat kerja, ya. Nabi tu mudharib dia panggil, ya, mudharib. Ya, dalam bahasa Arab kita panggil mudharabah. Ya. Tu mudharabah account dekat bank, ya. Investment account dia panggil. Mudharabah. Ya. Mudharabah. Mudharabah ni apa ni, perniagaan dua pihak, satu pihak bagi capital, satu pihak lagi buat kerja. Ya. So yang bagi capital tu ialah Khadijah lah, pasal dia ada duit. Bagi duit tu kepada Nabi, Nabi jalankan perniagaan. Ya, adalah kontrak dia. Ya, nanti kalau untung dia profit sharing. Ya. Dia profit sharing. Tapi dia bukan profit and loss sharing, profit sharing. Lossnya ditanggung oleh Khadijah. Ya. Loss ditanggung oleh Khadijah. Itulah mudharabah. Ya. Tapi kalau loss tu disebabkan kelalaian ataupun kesilapan apa ni tadi, mudharib tadi, dia panggil mudharib tu Rasulullah, maka itu dia akan dihukum lah, dia akan bayar ganti rugi. Ya. Tapi kalau semua berjalan lancar, tak ada masalah, cuma tak untung. Ya. Maka kerugian tu ditanggung oleh dia punya, apa kita panggil, ya, dia punya pemodal. Ya, pemodal. Dia panggil sahibul mal, dia panggil dalam bahasa Arab. Pemilik harta. So pemilik harta tu adalah Khadijah, dan Nabi jalankan kerja, ya. Dan Nabi berniaga. Barang-barang yang Nabi perniagakan apa? Apa produk yang Nabi jual? Apa produk Nabi jual, tuan-tuan? Rempah datang dari mana? Rempah daripada Egypt. Rempah daripada Egypt. Sebab tu dekat Turki kita panggil apa? Egyptian market kita panggil kan? Spice market.
Pasal apa dia panggil Egyptian market? Sebab semua all the spices tu banyak daripada Egypt dan India. Ya, dan India juga. Itu memang banyak, ya. Jadi Nabi tak jual rempah. Pakaian. Nabi jual pakaian. Kerana orang Mekah memang pandai menjahit. Orang Mekah memang expert dalam menjahit. Ya, sebab tu Nabi jual pakaian yang siap, ya, pakaian siap dia panggil. Ya. Yang kedua, Nabi berniaga apa? Nabi berniaga produk kulit. Ya, leather product. Kat mana datang leather ni, Haji? Pasal orang Mekah adalah penternak. Sebab tu dia banyak kambing, ya, kulit kambing, unta dan sebagainya, ya. Jadi di apa kita panggil di Jericho, ya, dekat Dead Sea tu, dia memang banyak produk kulit unta. Ya. Jadi biasanya kat situ patutnya setengah jam aja. Tapi orang perempuan biasalah, ya, 1,5 jam kat situ, ya, membeli leather produk, ya. Tapi ustaz layan jugalah, ya. Macam mana? Tapi okeylah, boleh lah, ya, boleh lah. Boleh tahan, ya. Unta. Memang betul. Jadi dia jadikan sebagai produk lah, macam beg, macam tali pinggang, bekas air, ya, dan sebagainya. Memang orang Mekah ni terkenal dengan produk leather dia, ya. Ni leather dululah, leather sekarang kalau kita pergi Mekah Madinah tu made in China lah, ya. Tu boleh agak lah. Okey, seterusnya ini merupakan kali kedua Nabi ke negeri Syam, ya. Jadi pertama kali dulu masa Nabi berumur 12 tahun, kita dah belajar dah, ya. Nabi ikut Abu Talib kan. Kemudian Nabi jumpa dengan seorang padri, ya. Padri tu bagi tahu pada Abu Talib, ni anak saudara kamu ni akan jadi nabi akhir zaman. Ya, akan jadi rahmatan lil alamin. Ya. Jadi padri itu dah bagi tahu dah, ya. Jadi ketika Khadijah, ya, hantar Nabi. Khadijah ni orang kaya, berakhlak mulia, ya. Dia jadi janda setelah kematian suami dia yang kedua. Ya, suami kedua dia meninggal, Abu Halah. Ya, kerana salah seorang anak Khadijah namanya Halah. Halah ni masuk Islam nanti. Ya, Khadijah ni antara cerita yang saya bacalah, ya, antaranya Halah ni masuk Islam. Jadi bapa kepada Halah tu dipanggil Abu Halah, macam Talib. Ya, oleh kerana anak sulung dia Talib, maka dia Abu Talib. Halah ni Abu Halah. Halah juga boleh nama perempuan, boleh nama lelaki. Ya, dan Halah ni lelaki. Ya, dia anak Khadijah yang jadi sahabat Nabi. Ya, dia masuk Islam. Macam Fatimah binti Asad kan, ni isteri Abu Talib ni. Isteri Abu Talib ni dia masuk Islam dan dia berhijrah ke Madinah. Dia antara muhajirin. Ya. Oleh kerana Fatimah nak kahwinkan Nabi dengan Ummu Hanik kan tak jadi. Maka apa Nabi buat, ya? Nabi kahwinkan anak dia Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ya, anak pada Fatimah binti Asad. Ya, supaya Fatimah boleh jaga mak mertua dia. Sebab tu bila hijrah ke Madinah, Fatimah binti Asad, isteri Abu Talib, tinggal dengan Fatimah binti Rasulullah. Fatimah binti Rasulullah jaga mak mertua dia. Dia jaga mak mertua. Sebab tu Fatimah ni kerja berat. Kan dia minta seorang pembantu, pasal tangan dia pecah-pecah kan, dia uli, dia apa semua sebagainya. Kan Nabi kata aku bagi sesuatu yang lebih baik daripada seorang hamba kan. Pasal dia bukan sekadar jaga suami dan juga anak-anak dia saja, dia jaga mak mertua. Mak mertua pula cerewet, ya. Jadi apa kita panggil, dia punya pengorbanan dia hebat, ya, Fatimah ni, ya. Kalau nak kira pangkat nenek lah, pangkat tok lah. Pasal Fatimah binti Asad mak saudara kepada Rasulullah, bapa Fatimah. Jadi Fatimah pangkat tok lah, bukannya mak saudara. Rasulullah yang mak saudara kepada Fatimah binti Asad. Ya, sebab Fatimah binti Asad kan isteri Abu Talib. Abu Talib kan bapa saudara Nabi. So ni mak saudara Nabi lah. Ya. Jadi Fatimah binti Asad tu dia meninggal di Madinah. Ya, dia meninggal tu daripada awal dia hijrah sampai dia meninggal, Fatimah yang jaga. Semasa dia meninggal, Nabi yang solatkan jenazah dia dan dikebumikan di Baqi'. Kalau pergi Baqi' ada kubur Fatimah binti Asad. Ya. Jadi Fatimah binti Asad ni dia beriman. Dia berhijrah, ya, dan Nabi balas budi dia dengan cara Fatimah anak Nabi yang jaga Fatimah binti Asad tu, ya. Nabi balas budi. Seperti mana Nabi ambil Ali sebagai anak angkat, ya. Kerana Nabi nak balas budi Abu Talib. Masa Nabi kecil, Abu Talib ambil Nabi sebagai anak angkat. Bila Nabi dah besar, Nabi ambil Ali pula sebagai anak angkat baginda. Ya. Jadi maknanya Nabi ajar kita balas budi lah, ya. Orang buat baik kita balas baik lah.
Ya. Okey, Khadijah tertarik dengan budi pekerti dan amanah Rasulullah, betul lah ya. Lalu meminangnya melalui kawannya. Sebenarnya bukan dia pinang. Ya, dia hantar perisik saja. Ya. Sebab Nafisah ni baik dengan Nabi, ya. Dia ada hubungan keluarga dengan Nabi. Jadi Nafisah pergi jumpa Nabi, dia approach, dia tanya, ya, dah ada apa ke, ya? Dah ada kandidat ke, ya? Dia kata belum ada. Ya. Jadi kalau belum ada, maka itu yang Nafisah ni bagi tahu pada Nabi, ya, ada somebody yang suka dengan dia. Ya. Perkahwinan baginda dengan Khadijah berlangsung ketika usia baginda 25 tahun, Khadijah 40, ya. Tapi riwayat cerita Khadijah lebih muda pada 40 saya dah sebut di sini, ya. Jadi ada riwayat sebut Khadijah ni 28 tahun umur dia. 28. Ya. Sebab kita kena ingat dia melahirkan 6 orang anak Nabi. Ya, kalau usia dia 40, munasabah tak agaknya? Kalau Allah nak bagi boleh kan? Tapi dari segi apa kita panggil, ya? Dari segi biological. 40 tahun, ya. Dia pun dah lahirkan berapa anak? Dah 5 dah, ya. Dah 5 sebelum ni. 6 lagi, ya. Bukanlah kata tak boleh. Tapi cuba kita bilang, ya. Kalau anak tu 2 tahun, ya, akan ambil masa berapa lama tu? Sebab anak Nabi Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah, tak ada yang kembar. Kot lah dia lahir sekali kembar 6 tu lain cerita lah kan. Ini maknanya paling kurang pun 2 tahun, ya, 2 tahun, ya. Ketua kelas baru sampai. Ketua kelas, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sempat cuba kita buat 40. Kalau 2 kan, sebab 6 anak, ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maknanya anak yang terakhir tu masa usianya sekitar 50. Ya. Siapa dia? Khadijah dia dengan Nabi 25 tahun. Maksudnya masa dia meninggal umurnya 65. Dia kahwin 40, nanti dia meninggal masa umurnya 65. Pasal masa Khadijah meninggal, Nabi baru usia 50 tahun. 50 minus 25, 50 minus 25 kan 25 years kan? 25 tahun. Ya. Jadi 40 ni bukan satu-satunya usia dia, ya. Ada yang sebut 28, ada yang sebut 32, ya. Tak apalah, itu bukanlah penting sangat, ya. Cuma kita nak kata dari segi munasabah, ya, dari segi munasabah tu jelah, ya. Tapi yang pasti Khadijah lebih senior daripada Nabi lah, ya. Jadi Khadijah adalah wanita pertama yang dikahwini oleh Rasulullah. Baginda tidak berkahwin lain hinggalah Khadijah meninggal. Maknanya Nabi tak poligami masa Khadijah ada. Ya. Sebab itu Ali pun tak poligami masa Fatimah ada. Ya. Selepas daripada Fatimah meninggal baru Ali kahwin. Itu pun calonnya telah ditentukan oleh Fatimah. Fatimah yang tentukan calon tu. Dia dah pilih. Dan calon yang dipilih oleh Fatimah ialah anak saudara dia. Anak pada kakak dia, Zainab. Pernah tak dengar dalam hadis sahih Nabi solat, Nabi dokong budak perempuan. Masa Nabi solat, Nabi dokong cucu. Ya, Nabi jadi imam ni, Nabi dokong cucu. Ketika Nabi rukuk, Nabi letak. Ketika iktidal, Nabi pegang balik. Ya, ketika sujud, Nabi letak tepi. Budak perempuan tu adalah cucu Nabi yang pertama daripada Khadijah. Ya, maknanya anak Zainab lah. Ya, Umamah nama dia. Umamah. Ya, Umamah. Jadi Umamah tu cucu pertama Nabi, bukan Al-Hasan, sebab Hasan anak daripada Fatimah. Fatimah kan anak bongsu. Jadi Umamah ni anak kepada Zainab, ya. Umamah binti, ya, Abul As nama dia. Abul As ni suami kepada Zainab. Ya. Umamah tu perempuan. Ya, Umamah tu perempuan. Ya. Jadi Umamah, ya. Saya tambah satu nama lagi, ya. Saya tambah satu nama. Suami yang dia Abdul Aziz itu dia tak masuk Islam kan? Ya, tapi akhirnya dia kena tangkap dalam perang Badar. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Dia kena tebus dengan rantai itulah, rantai Khadijah tu. Ya. Ni semua cerita kita dah lalu semua ni. Ya. Semua yang saya sebut ni semua kita dah baca dalam Ar-Rahiqul Maktum. Ya. Dah berapa kali kita hijrah daripada masjid ke Smart Reader, ya. Hijrah dah banyak kali dah. Ya.
Dah 2 kali 3 kali dapat pahala hijrah, ya. Abul As. Abul As maknanya apa ni? Bapa kepada Al As, ya. Bukan Abdul lah. Bukan Abdul, Abul. Abul. Ya, Abul. Mana Abu lah, Abu. Ya. Jadi ada Umamah, ya, Umamah. Sebab dia cerita Rasulullah ni semua berkait dengan family dia. Cucu dia, anak Zainab, ya, kemudian suami Zainab, dia cerita dia macam tu juga. Sebab orang Arab zaman tu dia kahwin dengan family. Biasanya kalau Bani Hashim dia kahwin dengan Bani Hashim. Jarang dia kahwin dengan suku yang lain lah. Ya, sama biasanya macam tu. Kalau dia Bani Umayyah, Bani Umayyah. Sebab itu salah satu cara Nabi berdakwah ialah dengan mengahwinkan Bani Hashim dengan Bani Umayyah. Bani Umayyah seteru Nabi. Bila Nabi kahwinkan Osman Bani Umayyah dengan anak Nabi, Ruqayyah Bani Hashim, maka hubungan Umayyah dengan Bani Hashim jadi rapat. Maknanya perkahwinan tu merupakan salah satu cara dakwah. Ya. Sebab bila nak bergaduh pun dah besan dah, bergaduh apa lagi? Malulah, ya. Mertua dengan mertua, ya, in-laws bergaduh, malulah kita kata. Jadi oleh kerana itu Nabi gunakan pendekatan perkahwinan. Ya. Nabi sendiri berkahwin dengan perempuan Bani Umayyah. Nabi kahwin dengan anak Abu Sufyan. Anak Abu Sufyan, ya, Ramlah kan. Bila Nabi kahwin dengan Ramlah, Abu Sufyan pun tak jadi nak marah Nabi dah. Ya. Pasal apa? Sebab Nabi dah jadi menantu dia. Ya. Dan kebanyakan wanita yang Nabi kahwin adalah anak kepada ketua kabilah. Ya, Maimunah binti Al-Harith Juwairiyah, ya, Safiyah binti Huyai, semua tu ketua-ketua kabilah. Anak sahabat-sahabat dia juga. Itu untuk memuliakan sebab Abu Bakar bukan Bani Hashim, Umar bukan Bani Hashim. Cara untuk jadikan keluarga jadi ahlul bait, Nabi kahwin dengan anak dia. Nabi kahwin dengan anak Abu Bakar, Nabi kahwin dengan anak Umar, ya. Macam Osman, Nabi kahwinkan anak baginda dengan Osman. Ya, itu cara dia. Jadi semua ada kait. Memang ada kaitan. Sebab mengenal apa kita panggil ahlul bait Nabi ni termasuk perkara wajib lah tuan-tuan. Kita kena kenal keluarga Nabi. Ya, sebab keluarga Nabi tu yang bawa Islam. Hadis-hadis Nabi ni dia akan berlega dengan ni. Yang riwayatkannya tu siapa kita panggil, ya? Ja'far bin Abi Talib, Ali, Ummu Hani. Cerita solat duha. Cerita solat duha Ummu Hani tu. Ya. Nabi masuk ke tu dalam Bulughul Maram, kita dah baca dulu di masjid, ya. Bila Nabi buka Mekah, kemudian setelah selesai Nabi dah dapat kuasai Mekah, Nabi singgah di rumah Ummu Hani. Nabi ambil wuduk kata Ummu Hani, dan Nabi solat 8 rakaat dengan 4 salam. Waktu duha. Ya. Sebab tu maksimum solat duha ialah 8 rakaat. Ya. Pasal Nabi tak pernah buat lebih daripada 8. So kita tak bolehlah create buat duha lebih daripada 8. Walaupun cuti daripada Bali kita katakan, kita free, ya. Jangan buat lebih. Sebab Nabi tunjuk 8 aja. Tengok kitab Syama'il Muhammadiyah, ya. Saya mengajar Syama'il tu di Masjid Darul Ihsan. Ya, hari Senin minggu pertama kan. Nabi solat duha 4 rakaat, 6 rakaat ataupun 8. Tak ada riwayat Nabi buat 2 rakaat. Ya, tapi tak salah lah nak buat 2. Okeylah, sibuk kan. Kita kan sibuk, ya. Macam mana? 2 salam 4 rakaat. Sebab tak ada riwayat Nabi buat solat duha 4 tak pernah dengar lagi. Saya tak pernah dengar. Ya. 2 okey. Tapi 4 salam lah. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Dan Ummu Hani yang cerita. Mungkin kita kata, pasal apa Nabi masuk rumah orang perempuan? Pasal apa Nabi tak masuk rumah orang lain kan? Ummu Hani itu sepupu Nabi. Ya, kakak pada Sayyidina Ali. Maknanya ada dia punya cerita di belakang hadis tersebut. Ya. Kalau kita tak tahu, kita akan fitnah Nabi nanti. Itu belum ni lagi, ya, belum ekstrim lagi. Nabi pergi Quba masa di Madinah. Macam mana? Bukan Umar Hafsah. Ummu Hani. Hafsah tu isteri Nabi, itu tak ada masalah. Ini orang perempuan yang tak ada hubungan dengan Nabi. Ya. Dalam Ar-Rahiqul Maktum, dalam kita panggil Al-Bidayah wa Nihayah yang kita baca tu, kisah Nabi pergi rumah seorang perempuan di Quba. Ya, nama dia siapa ni? Ummu Sulaim. Ya, ada seorang lagi Ummu Haram nama dia. Ya, Ummu Sulaim dan Ummu Haram ni dia adik-beradik. Ya. Nabi pergi solat duha di Masjid Quba. Ya, hari Sabtu biasa Nabi pergi. Kemudian Nabi singgah di rumah seorang perempuan Ummu Haram. Nabi tidur di pangkuan Ummu Haram.
Ya. Dia cousin juga mahram kan? Macam mana? Cousin juga mahram. Suami dia ada? Sayyidina Ali, adik dia ada bersama dengan Nabi. Kan Ali kan adik pada Ummu Hani. Ya. Jadi yang tadi tu Nabi tidur di pangkuan Ummu Haram. Itu lagi menakutkan hadis tu. Ya, lagi menakutkan. Nabi tidur di pangkuan dia dan Nabi bermimpi. Nabi bermimpi para sahabat menaik kapal ya menuju ke satu pulau, Pulau Cyprus kata ulama tafsir. Ya. Tapi Nabi tidur. Nabi terjaga, Nabi senyum. Ummu Haram tanya. Dia kata, "Ya Rasulullah, apa sebab kau senyum?" Ya, Nabi kata, "Aku melihat raaitu ya sahabat aku duduk atas kapal macam raja pula." Ya. Kata Ummu Haram, "Ya Rasulullah, doakanlah aku termasuk kumpulan tadi." Nabi kata, "Anti minhum." Kamu termasuk daripada golongan mereka. Happy Ummu Haram. Ya. Nabi sambung tidur lagi. Nabi sambung tidur lagi di pangkuan. Ya. Satu, kalau kita tengok hadis ni memang menakutkan kalau kita tak tahu siapa Ummu Haram. Ummu Haram tu mak saudara sesusu Nabi. Maknanya mahram Nabi. So tak ada problem lah. Dia punya Kalau cerita Ummu Sulaim lagi takut. Ummu Sulaim, Nabi tidur di rumah dia semasa suami Ummu Sulaim tidak ada di rumah. Kalau kita tak baca habis hadis ni, memang kita kata buat perangai juga Rasulullah ni rupanya ya. Ada masalah. Tapi bila kita dah baca semua cerita dia tu, baru kita faham. Ya. Sebab tu mengenali keluarga Nabi tu memang sangat penting. Ya. Tapi benda-benda ni kita tak belajar di sekolah. Ya. Kita tak belajar pun, kita tak tahu pun. Ya. Mana benda tu kena masukkanlah, ya. Elemen sirah ni kena masukkan dalam ni. Macam mana kita nak cinta Nabi? Ya. Sebab tu kita tak tahu benda yang apa sebenarnya yang Nabi buat sebenarnya. Kita reka-reka saja. Ya. Kita dengar ada syekh ni bawa, syekh tu bawa, kita pun ni ya. Dia pula family Nabi. Ya. Dia claim dia family Nabi kan. Memang macam tu lah ya, masyarakat jadi macam tu ya. Tapi kalau kita baca balik, kita gali balik, baca kitab-kitab tadi tu ya, kita akan jumpa Nabi tak pernah buat pun macam tu ya. Cara Nabi mungkin lain. So macam tadilah ya. Okey, itulah Ummu Hani ya. Ummu Hani adalah wanita yang sepatutnya kahwin dengan Nabi. Ya, tapi Allah takdirkan bukan Ummu Hani tetapi Khadijah. Kerana dia punya apa kita panggil challenge tu kan, kesusahan ya untuk menjadi isteri Nabi tu ya, bukan calon-calon orang. Khadijah lah yang terbaik. Ya. Mana Allah buat macam tu ya. Dan Nabi dengan Khadijah ni sampai Khadijah meninggal. Kalaulah Nabi ni womanizer ya, kaki perempuan, dah tentu masa Khadijah lagi Nabi dah buat perangai dah. Ya, tapi tak ada ya. Nabi tak kahwin dengan siapa pun sampai Khadijah meninggal. Bila Khadijah dah meninggal, Nabi kahwin tak dengan Aisyah? Nabi tak kahwin dengan Aisyah. Ya, kerana Nabi kahwin tu atas perintah Allah sebenarnya ya. Okey, cuba kita tengok lagi sikit lagi ya sebelum kita tamat. Semua anak baginda dilahirkan oleh Khadijah kecuali seorang. Siapa dia? Ibrahim. Ibrahim anak kepada Maryah Al-Qibtiyah ya, Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibti. Qibti kerana dia orang Mesir. Dia Koptik. Ya, Koptik tu in English lah ya. In Arabic kita panggil dia Qibti. Betul. Dia bangsa dan bahasa. Bangsa dan bahasa. Macam Yahudi lah. Yahudi bangsa dan Yahudi tu bahasa juga ya. Cuma bahasa Yahudi kita panggil Hebrew lah. Ya. Yang ni dia Maryah Al-Qibti. Dia orang Mesir. Orang Koptik, Egyptian. Dia Egyptian lady ya. Dan dia adalah hadiah daripada Raja Mesir. Bila raja bagi hadiah, takkan biasa-biasa ya. Mesti yang special lah ya. Yang apa ni kita panggil selected few lah ya. Dia dihadiahkan kepada Nabi. Sebab tu Nabi ambil dia sebagai hamba sahaya. Nabi tak kahwin dengan dia. Itu pun menakutkan juga. Ya. Nabi tak kahwin tapi dia mengandung, lahirkan anak Nabi. Kalau kita tak tahulah konsep hamba sahaya, memang jadi fitnah besar. Ya. Memang jadi fitnah besar. Ya. Tapi memang hamba sahaya boleh diperlakukan macam isteri tanpa nikah. Ya. Tanpa nikah boleh. Masa dulu lah sekarang. Sekarang boleh kalau ada. Sekarang boleh. Masalahnya sebab tak ada. Hamba sahaya. Hamba sahaya boleh. Sebab tu hukum hamba sahaya tidak pernah dinasah sampai hari kiamat. Ciri-ciri
Dia bukan mansuh, ya. Ciri hamba. Hamba sahaya dia bukan wanita. Manusia ada dua, satu manusia merdeka, satu lagi manusia hamba sahaya. Ada manusia yang merdeka, contoh Sofiah. Sofiah ni Yahudi Bani Nadir. Kan dia perang, bapak dia Bani Nadir perang dengan Rasulullah. Dalam perang Khaybar dia panggil, perang Khaybar. Dalam perang Khaybar tu kalah, bapak dia mati. Bapak dia dah mati sebelum tu, ya. Dia punya keluarga lah, ya. Suami dia meninggal. Kemudian dia ditangkap sebagai hamba. Siapa yang kena tangkap dalam peperangan dia jadi hamba, automatik jadi hamba. Hamba kita boleh miliki dia, ya. Sebab tu Nabi ada dua hamba. Selain daripada Maria, Nabi ada hamba seorang lagi, Raihanah nama dia. Raihanah tu daripada Bani Nadir, orang Yahudi. Nabi ada isteri orang Yahudi dan Nabi ada hamba orang Yahudi, ya. Betul lah. Bagi kita hamba ni boleh diperlakukan macam isteri. Sebab tu Abu Lahab tahu kan, sebelum Nabi disusukan oleh Halimah, Nabi disusukan oleh Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah kan, kita dah baca kan. Suwaibah tu hamba sahaya Abu Lahab. Macam mana Suwaibah boleh susukan Nabi? Tak. Pasal apa dia boleh susukan Nabi? Dia beranak. Okey, dia beranak. Siapa bapak kepada anak dia tu? Abu Lahab lah, kan. As simple as that. Pasal tu lah dia mengandung, dia dapat anak. Kalau tak mengandung dapat anak, macam mana dia nak susukan Rasulullah? Memang sebelum daripada Aminah lahirkan Rasulullah, Suwaibah tu dah lahirkan anak Abu Lahab, ya. Sebab tu ada orang cakap Abu Lahab juga adalah bapa sesusu Nabi. Pasal faham tak? Ya. Mungkin kalau kita dengar, kita kata apa ni, siapa, bila pula Abu Lahab jadi bapa sesusu Nabi? Tapi cuba kita telusuri balik, kan. Sebab Suwaibah tu adalah hamba perempuan kepada Abu Lahab. Abu Lahab adalah tuan kepada Suwaibah. Suwaibah susukan Nabi. Suwaibah jadi mak susu Nabi, ya. Bila ada mak susu, mesti ada bapa susu. Betul? Ya, memang ada bapa susu. Memanglah, ya. Sebab tu dia ada adik-beradik sesusu. Maknanya anak Suwaibah Nabi tak boleh kahwin dengan dia, pasal dia adalah adik-beradik sesusu Nabi. Itu hukum kata macam itu, ya. Sebab benda tu very interesting sebenarnya, ya. Kalau kita telusuri betul-betul, memang very interesting. Dan banyak benda kita tak tahu, ya. Itu pun kita claim kita kenal Rasulullah, ya. Kita kenal Nabi kita apa, ya. Sebenarnya kita tak kenal pun Nabi lagi, ya. Itu cerita dia. Akan berlaku masa perang ke tanpa perang? Peperangan salah satu. Tapi ada yang memang dia punya family tu, daripada datuk nenek dia memang hamba, dia tak dibebaskan. Datuk nenek dia hamba, mak bapak dia hamba, cucu dan sebagainya. Maknanya dia memang family hamba continuously. Selama mana dia belum dibebaskan. Macam Sofiah hamba, dia asalnya merdeka. Dia dengan Raihanah tu merdeka. Bila ditangkap dalam perang Khaybar, mereka jadi hamba. Okey. Nabi tak kenal Sofiah. Sahabat yang beritahu, "Ya Rasulullah, inilah Sofiah, anak kepada ketua kabilah Bani Nadir." Sahabat kata Rasulullah, ambil dia sebagai isteri. Itu yang Nabi ambil sebagai isteri, ya. Sebab Nabi tak kenal pun Sofiah. Jadi Nabi ambil Sofiah sebagai isteri, ya. Tetapi Raihanah Nabi tak ambil sebagai isteri, Nabi ambil sebagai hamba sahaya, ya. Sebab cukuplah Raihanah represent wanita daripada daripada Yahudi, ya, daripada Bani Nadir, cukuplah, tak perlu ramai-ramai, ya. Dan Raihanah terus kekal sebagai hamba saya. Cuma Raihanah dia tak mengandung anak Rasulullah. Berbeza dengan Maria dia mengandung anak Nabi dan dapat anak Ibrahim nama dia, ya. Itu cerita dia, ya. Jadi hamba sahaya ni ada. Dia memang family hamba. Jadi masa Nabi hantar pendakwah untuk ajak Raja Mesir Muqawqis masuk Islam, Raja Mesir dia tolak lah, ya. Dia kata kami dah ada agama, kami dah agama Injil, agama Isa. Jadi kami dah ada agama lah. Tapi Muqawqis ni dia hantar hadiah lah. Maksudnya dia nak buat kawan. Maknanya dia bukan nak perang. Dia bukan macam kerajaan Parsi, ya. Parsi dia nak perang dengan Nabi, tapi dia tak perang. Jadi salah satu hadiah yang dibagi adalah hamba sahaya tadi. Dia bagi hamba sahaya. Itu yang Nabi ambil Maria sebagai isteri. Dan Allah takdirkan Maria ni mengandung, dapat anak, dan menjadi kecemburuan isteri-isteri yang lain, terutamanya Hafsah, ya. Itu yang bawa kepada cerita Hafsah dicerai talak satu oleh Nabi nanti, ya.
Maknanya benda-benda tu berlaku, Allah yang takdirkan macam tu supaya dia jadi hukum. Ada hukum cerai, ada hukum rujuk kan, ada hukum kahwin, ada hamba sahaya. Dan hamba sahaya hukumnya tidak dinasah sampai hari kiamat. Mana kalau berlaku lagi peperangan nanti antara orang Islam dengan non Muslim, ada hamba lagi. Ya. Maknanya hukum hamba tu tak terbatal, ya. Dia bukan mansuh, dia masih terus ada. Ya, maknanya boleh. Kalau ada, sebab ada orang perempuan yang mungkin dia tak ready untuk dipoligami. Ya. Tapi dia kena ready untuk suami dia beli hamba lah. Ya. Sebab bila hamba, okey, apa poin saya apa dia? Senang je. Sebab hamba dia tidak mewarisi harta. So tak payah tukar nama lah. Ya, maknanya masih jadi isteri punya ni lagi, ya. Dia tak payah berkongsi malam. Kerana hamba sahaya tidak ada hak untuk bermalam. Maksudnya Nabi tak perlu gilirkan dia. Nabi pergi Aisyah, Hafsah, Maimunah, Ummu Salamah, tapi Nabi tak menggilirkan hamba. Sebab tu dia jadi rindu yang sesangat-sangatnya pada Nabi, Mariah ni. Itu yang jadi isu dia pergi cari Nabi di rumah Hafsah tu. Ya. Pasal tadi kita dah sebut kan, orang yang jumpa Nabi, tengok Nabi, memang akan rindu punya. Ya. Yang ini isteri, bukan isteri lah kan, hamba sahaya, ya. Dia dah bersama dengan Nabi. Oh, tu lagi tak tahu dia punya degree of kerinduan tu, kita tak tahu, ya. Betul. Cuba kita, ya. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan pergi macam tu, ya, supaya kita faham, kita ada feel dia kepada sirah ni, ya. Kalau tidak kita akan baca jadi macam kita baca cerita sajalah, ya. Sebab yang ni bukan cerita-cerita saja, ya. Yang ini dia ada legal impact dia. Dia ada kesan, dia ada hukum. Ya, dia bukan main-main. Sebab ni biografi Rasulullah. Ya, ni bukan orang yang tak ada kepentingan. Orang lain, kita tak tahu sejarah hantuah pun tak apa, tak berdosa pun. Ya. Tapi kalau kita tak tahu sejarah Rasulullah, perjalanan hidup, sebab para sahabat ni yang bawa bendera Islam. Islam takkan sampai pada kita melainkan melalui tangan sahabat. Ya, kita tengok Kusam tadi kan, sampai ke Uzbekistan dia dakwah, ya. Meninggal, jenazahnya dikebumi di Samarkand. Ya. Tinggi tempat dia, ya. Kita pergi Samarkand tu atas bukit, ya. Sampai ke peringkat begitu, kita kata para sahabat ni pengorbanan dia. Ya, patutnya dia duduk di Madinah aja, zikir aja kan. Masuk Masjid Nabawi dah sembahyang dah 1000 kali ganda dah. Ya, keluar pergi Masjid Quba, masuk masjid balik, berzikir, bila meninggal masuk ke Baqi' kan. Tapi sahabat sampai keluar dia pergi. Apa sebab kita kata, ya? Jadi maknanya untuk mengembangkan Islam tu, ya. Bila kita tengok perjuangan mereka ni, kita yang kita buat ni macam nothing lah tuan-tuan, tak ada apa. Ya. Okey, ya. Okey, soalan ada sebelum kita tamatkan? Silakan. Ada apa-apa? Haji Hasan, ada apa-apa Haji? Mention tadi, Allah buat Rasulullah kan, matikan parents dia, lalaikan dia. So everything in life ada purpose. Memang Allah buat tu purposeful lah, purposeful. Life must be purposeful lah. Dalam hidup kita pun macam tu. Ya. So kita kena plan lah, kena ada perancangan dalam hidup. Kita tak boleh apa kita panggil, ya. Tak boleh terima saja, ya. Kita kena rancang lah. Tapi kalau Allah dah tentukan, memang kita tak boleh nak buat apalah, ya. Tapi Allah bagi pahala berdasar pada usaha kita. Ya, what have you done in your life? Ya. What are the result, bukannya apa dia punya keputusan. And result dia kalau kita gagal pun nak buat macam mana kan? Tapi apa yang telah kita buat, plan kita, action kita, ya. Itu yang Allah bagi pahala. Sebab Allah bagi pahala atas usaha kita. Ya, atas usaha. Allah bagi pahala atas usaha. Tak berjaya, kalau berjaya tu bonus. Kalau tak berjaya, biasalah, ada benda berjaya, ada benda tak. Ya, so kita tak ada risau sangat, tak ada sedih-sedih sangat. Ya. Kalau saya lah sebagai seorang lelaki, saya suka dengan seorang perempuan kan. Saya pun datang pinang dia. Saya bagi tahu, saya dah tunjuk saya punya credential, saya punya CV apa semua sebagainya kan. Memang flying colours lah. Dia tak nak ke saya, dia tolak. Takkan saya nak sedih, saya bunuh diri ke apa? Tak, ya. Apa ni, hidup mesti diteruskan, ya. Mungkin dia tak layak untuk saya, ya. Bukan saya tak layak untuk dia tak layak untuk saya, ya. Sebab kalau tidak nanti kita sakit hati, dah tak boleh buat apa-apa, ya. Sebulan tak boleh kerja, ya. Maknanya Allah nak jumpakan kita dengan orang yang jauh lebih baik daripada dia. Ya, orang yang lebih layak untuk kita. Ya. Mungkin kita tengok dia ni kalau aku dapat kahwin dengan dia maknanya memang happening betul lah, memang dunia ni ana yang punya lah, ya. Tapi Allah takdirkan tak dapat, ya. Dan kita jangan sedih-sedih sangat.
Ya. Tapi usaha kita kan, usaha kita apa semua tu Allah bagi pahala, sudah, selesai. Jadi santai-santai je lah hidup ni, jangan sedih-sedih sangat. Sebab kalau tidak nanti susah hati kita. Sebab tu Allah datangkan cerita Nabi Ayub, supaya Nabi ada juga orang yang kena teruk, mati anak semua. Aku ada juga Fatimah. Ya. Allah datangkan cerita Maryam sebagai contoh, ya. Nabi lahir sebagai anak yatim. Bukan Nabi, Maryam lagi teruk. Maryam perempuan. Ya. Jadi anak yatim juga. Macam mana dia punya kehidupan? Kena fitnah, ya, wanita jahat, ya. Berzina, dapat anak, lahir pun dekat tempat yang jauh daripada orang lain, ya. Dikejar-kejar oleh, lagi teruk dia punya pengalaman, ya. Sebab itu tak pelik kalau Allah jadikan satu-satunya surah perempuan, ya, dalam Quran, surah Maryam. Setiap surah yang Allah turunkan tu, cerita-cerita dia mesti ada lesson yang perlu kita pelajari, ya. Mesti ada benda tersirat. Sebab tu kita kena tadabbur lah, kita kena baca, kita kena tengok, kan. Dan benda ni akan ambil masa. Sebab Islam ni kita tak boleh belajar overnight, tuan-tuan. Kita tak akan dapat dalam satu malam, tak boleh, ya. Kita through times lah, ya, datang kelas, ya. Sekali-sekali ponting okey lah, tapi kalau selalu ponting tak bagus lah, ya. Dia rehat betul. Macam mana? Penting. Kalau ustaz tak ada tu lain lah nak buat macam mana, kan, ya. Okey, terima kasih. Sekadar tu yang boleh saya kongsi, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih tuan rumah, ya, bagi peluang kita diskusi di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.